Cha, Cha, kau dengar tak bunyi tu, Cha? Cha, bunyi tu, kau dengar tak? Kau ni bunyi apanya? Mana ada bunyi apa-apa? Kau ni merepek lah. Dan sekali lagi, music box tu berbunyi. Kali ni bunyi dia lagi kuat, lagi jelas. Cha, kau pekak ke? Takkanlah kau tak dengar bunyi tu. Kuat tu bunyi lagu music box tu. Kau ni Bella, mana ada? Hayalan kau je lah. Aku tak dengar apa-apa pun. Baru je Bella hendak membuka mulut dia, saya dah jegilkan mata saya ni besar-besar. Dan inilah sebabnya saya malas nak jalankan si Bella ni sebenarnya. Mulut dia tu memang tak ada insurans. Semua benda dia nak tegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Okeylah, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, untuk hari ini kita nak kisahkan cerita berkenaan dengan music box. Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, baiklah. Macam yang KSM katakan tadi ya. Kisah pada malam ni kita nak cerita berkenaan dengan music box. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Aisyah Humaira dan kawan-kawan panggil saya Aisyah. Kecuali si Bella ni lah. Dia ni best friend saya. Dan biasanya dia panggil saya Cha je. Dan saya dengan Bella ni memang rapat. Dari kami zaman sekolah menengah lagi, sampailah ke alam universiti dan sampailah sekarang. Dan saya nak ceritakan pengalaman saya dengan Bella diusik semasa di universiti dulu. Kalau lahir pada tahun 80-an, 90-an gitu, kita ni mesti akan rasa macam teruja bila dengar music box ni kan. Dan saya ni ada satu music box ni lah. Dan bunyi lagu untuk music box ni bagi saya lah sangat-sangat sedap. Bila buka penutup dia tu akan keluar pasangan pengantin menari lah, snowman berpusing-pusing lah, love berputar-putar lah dan macam-macam lagi jenis dia tu. Dan mama saya pun ada pernah menghadiahkan saya music box yang berbentuk love pada hari jadi saya yang ke-10. Tapi selepas daripada kejadian ni, saya jadi fobia sangat dengan music box. Sampaikan saya minta izin daripada mama saya untuk sedekahkan pada anak saudara saya yang berumur 7 tahun je music box saya tu. Alkisahnya bermula apabila Bella tertinggal botol air kesayangan dia dalam Dewan D2 petang tu. Dia lupa pasal botol air tu. Sampailah pukul 10.30 malam. Masa dia nak minum air tu, dia cari-cari botol dia tu tak jumpa. Dan kalau ikutkan hati saya, malas saya sebenarnya nak melayan kerana si Bella ni. Yang nak sangat pergi ambil juga botol air tu malam tu juga. Kau ni Bella, tak nak lah aku. Tak berani lah. Gila ke apa nak cari malam-malam buta macam ni? Esok je lah aku temankan kau pergi cari. Esok je lah. Esok pagi-pagi lepas subuh je. Kita terus pergi cari botol air tu Boleh lah Bella. Alah Cha, please lah. Tolonglah temankan aku. Sekarang Cha, sekarang. Tak boleh esok Cha.
Kena sekarang juga. Nanti kot-kot makcik cleaner cuci-cuci Dewan Ditu tu, dia ingatkan botol biasa. Dia buang pula botol air aku tu nanti. Cha, tolonglah Cha. Tolonglah. Kau tahu kan yang aku sayang sangat botol air tu. Serabut jugalah saya pada masa tu kan. Dan alasan pertama saya adalah disebabkan penyakit malas lah. Maunya tak malas. Dah pukul 10 malam ni kan. Bukannya pukul 10 pagi. Dan masa ni lah orang kata masa untuk semua pelajar berehat ke tidur ke. Dah kenapa pula lah memalam buta macam ni nak pergi ke Dewan Ditu tu. Alasan keduanya adalah disebabkan ini bukan kali pertama ataupun kedua kali Bella ni tertinggalkan botol air dia ni. Dah berpuluh-puluh kali sebenarnya dia tertinggalkan botol air ni. Tapi dia masih lagi teringat botol air dia tu. Kalau awal lagi, saya ni okey je nak temankan dia pergi cari botol air dia tu. Dan ini tak, ini dah pukul 10.30 malam ni. Nak suruh saya pergi temankan dia keluar daripada kolej pergi cari botol tu. Alasan ketiga saya sebab area bangunan F memang selalu digemparkan dengan kisah-kisah pelajar, malah pekerja dan pensyarah juga selalu kena gangguan. Kiranya bangunan F ni bangunan keras lah dan Dewan Ditu ni terletak di dalam bangunan F. Tetapi setelah dipujuk-pujuk oleh si Bella ni, saya pun susahlah macam ni kan. Saya pun turutkan jugalah kenah dia. Sebab botol air tu adalah hadiah yang terakhir Bella dapat daripada arwah ibunya. Memang daripada sekolah menengah lagi, Bella ni duk usung ke hulu ke hilir botol air ni setiap hari. Dan saya pun kenal rapat dengan arwah ibu Bella ni semasa dia masih hidup. Jadinya saya pun faham jugalah perasaan Bella pada botol tu. Kenapa dia sayang sangat botol air tu. Kesimpulannya, saya pun bersiaplah dengan muka yang moncong tunjukkan protes lah konon-kononnya waktu tu. Aku tak kira esok aku nak chicken chop 2 set. Kau belanja aku tahu. Alright lah weh, no problem lah. Nak 10 set pun aku bagilah. Saya pun tunjuklah gaya penumbuk ke arah Bella yang waktu tu ketawa kecil je. So, kami berdua pun berjalanlah menuju ke bangunan F. Dewan D2, bangunan F. Cha, kau dengar tak bunyi tu, Cha? Cha, bunyi tu, kau dengar tak? Kau ni bunyi apanya? Mana ada bunyi apa-apa? Kau ni merepek lah. Dan sekali lagi, music box tu berbunyi. Kali ni bunyi dia lagi kuat, lagi jelas. Cha, kau pekak ke? Takkanlah kau tak dengar bunyi tu. Kuat tu bunyi lagu music box tu. Kau ni Bella, mana ada? Hayalan kau je lah. Aku tak dengar apa-apa pun. Baru je Bella hendak membuka mulut dia, saya dah jegilkan mata saya ni besar-besar. Dan inilah sebabnya saya malas nak jalankan si Bella ni sebenarnya. Mulut dia tu memang tak ada insurans. Semua benda dia nak tegur. Dan semua bunyi yang dia dengar, semua dia takut. Dan saya pun dengar juga sebenarnya bunyi macam lagu daripada bunyi music box tu. Tapi sengaja saya pura-pura buat-buat tak dengar. Pantang larang orang tua dahulu jangan ditegur ataupun dilayan bila kita rasa macam ada sesuatu yang pelik-pelik. Tapi si Bella ni selamba badak je dia ni. Semua benda dia nak tegur. Dan saya rasa macam nak cepuk-cepuk je dia ni. Agaknya bila dah kena cepuk nanti baru ada akal agaknya. Bel, kau tinggal botol air kat mana? Pergilah ambil cepat. Cha, kau tak masuk sekali ke? Kau temanlah aku sekali. Takkanlah kau tergamak nak suruh aku masuk dewan ni sorang-sorang. Itulah kau kata botol air kesayangan lah. Arwah ibu kau bagilah, apalah. Tapi kau tu selalu sangat dah aku tengok kau tinggalkan rata-rata je botol ni. Tak pasal-pasal orang lain dah membuta dalam bilik, kita berdua pula ni dah macam pencuri dah. Masuk terhendap-hendap kat dalam dewan ni. Nasib baiklah Pak Gad tu tadi tengah tidur tahu. Kalau tak jenuh nak menjawab. Aku ni fikirkan kau ni kawan aku je. Kalau tak dah lama aku buat tak tahu je kat atas katil tadi. Dan Bella macam biasalah dengan muka menyengih macam kerang busuk dia tu waktu tu. Patutnya dekat sini je. Sebab ni lah kursi yang aku duduk tadi. Tapi kenapa tak ada pula botol airnya? Adalah tu tergolek mana-mana. Kau carilah betul-betul. Cari pakai mata bukan pakai mulut. Membebel je lah kau ni. Dah. Kau cari kat situ. Aku cari kat sini.
Dan waktu ni terdengarlah bunyi sesuatu macam bergulik tau. Dan masa ni saya dah cuak. Dan saya pun pandang Bella. Dan Bella pun pandang muka saya. Dan saya tak tahulah apa yang Bella tengah fikir. Tapi dalam fikiran saya dah terbayang dah botol air Bella yang tergulik. Cah, sini Cah. Suara Bella antara dengar dan tak dengar memanggil nama saya dan jari dia menunjuk ke arah botol dekat kaki dia. Mata saya ni berarah ke kaki Bella. Tepat sangkaan saya tadi. Memang betul, botol Bella yang bergolek dan berhenti tepat dekat kaki Bella. Cah, macam mana botol ni Cah? Dah. Botol kau lah tu. Dan saya pun cepat-cepatlah pergi ke arah Bella dan ambil botol tu. Dan saya terus tarik lengan si Bella ni. Dan otak saya fikir nak cepat-cepat je keluar daripada dewan Ditu tu. Dan masa nak keluar tu, dekat atas meja hujung dalam dewan Ditu tu, dekat dengan pintu masuk keluar dewan tu, ada music box. Sebiji sama macam yang saya punya. Dan saya dah terkedu. Dan Bella waktu ni dah mula nak menangis. Tak membantu langsung si Bella ni. Menangis boleh buat apa? Dan saya pejam mata dan tawakal je lah. Redah lalu depan music box tu. Dan waktu ni kita orang dua terdengar suara macam ketawa macam tu. Ketawa kecil lah dekat dalam dewan Ditu. Dan masa ni saya dah memang cuak sangat-sangat. Kenapalah dia boleh tertinggal botol air tu dekat dalam dewan D2 ni. Dan kenapalah waktu malam jugalah baru dia teringat kat botol air Ditu. Dan masa saya buka pintu dewan Ditu tu, tiba-tiba muncul satu kelibat dekat depan pintu dewan tu. Kamu berdua buat apa kat sini ni? Dah pukul berapa ni? Dan Pak Gad dengan muka bengis bertanya pada saya dengan Bella. Kita orang ambil botol ni, Cik. Belum sempat saya terangkan pada Pak Gad yang memakan name tag Hamdan tu. Dia pun memotong cakap saya. Dah. Pergi balik dorm kamu sekarang. Apa-apa je lah budak ni. Berani tak bertempat. Lain kali malam-malam jangan merayau. Tambah-tambah pula dekat kawasan ni. Saya dengan Bella waktu ni terus mengangguk laju dan begitulah juga dengan kaki saya dengan Bella. Dan kalau boleh terbang, dah lama saya terbang. Rasa macam nak cepat-cepat je sampai ke college. Dan masa kami nak keluar daripada bangunan F ni, kami terjumpa dengan Pak Gad yang sedang duduk di pondok pengawal sebelum pintu keluar bangunan F tu. Dan Pak Gad tu memang kita orang kenal. Nama dia Cik Razali lah. Dia pun tegur kita orang. Kamu berdua ni buat apa kat sini? Malam-malam macam ni. Cik, kami nak ambil botol air ni. Kawan saya ni tadi tertinggal dekat dalam dewan Ditu tu petang tadi. Kamu pergi dewan Ditu tu? Kamu ni ada apa-apa tak masa kat dewan tadi? Dan Pak Gad Razali pun bertanya. Daripada raut wajah dia, saya dah pastilah yang Pak Gad Razali ni dah biasa dengan usikan-usikan manja macam ni. Ada Cik, ada. Tapi nasiblah Cik Hamdan tu datang masa kita orang kena kacau tu. Kalau tak Cik, tak tahulah apa yang jadi. Pak Cik Hamdan? Pak Cik Hamdan mana? Macam mana kamu kenal dengan dia? Dan waktu ni saya dah dapat mengagak lah apa sebenarnya yang dah berlaku. Alah, Cik Hamdan lah, Pak Cik Hamdan tu. Dia pun kerja guard juga sama macam Pak Cik. Takkan Pak Cik tak kenal? Dah lah. Kamu berdua, pergilah balik ke kolej kediaman cepat. Dah, jangan merayau mana-mana lagi. Terus balik ke bilik. Dah, pergi cepat, pergi. Kamu tu pun sama. Jangan ingat kamu menyuruh balik tiang tu, Cik tak nampak. Datang bertiga, balik pun kenalah bertiga. Jangan ada yang terpisah. Balik sama-sama. Dah, sini cepat. Dan waktu ni saya dengan Bella dah berpandangan sesama sendiri. Bulu roma saya tak payah ceritalah. Memang terus meremang dah waktu ni. Dan Pakcik Gad Razali ni tengah bercakap ke arah sesuatu di balik tiang yang tak jauh daripada tempat kami kena tahan ni. Memang taklah saya nak pandang ke arah tiang tu. Cah, aku takut Cah. Sampai dah rasa macam nak terkencing dah ni. Engkau jangan nak mengada Bel. Nak terkencing ke nak terberak ke, ketahanlah sikit. Sampai kolej nanti pergilah tandas. Takkanlah kat sini pula. Melihatkan wajah pucat Bella dengan saya waktu tu, mungkin membuatkan Pak Gad Razali tu faham situasi yang sebenar kat situ. Dan Pak Gad Razali pun mengarahkan saya dengan mata dia je untuk saya dengan Bella beredar dari situ. Dan saya harap sangat-sangat yang Pak Gad Razali tu menghalang dia daripada mengikuti kami berdua.
Sampai je dekat bilik kolej, saya pun terus ambil music box yang berada dekat atas meja study saya dan letakkan dekat luar bilik. Dan Bella pun sama. Dia pun letakkan botol airnya dekat luar bilik bersebelahan dengan music box saya. Walaupun saya macam pelik dengan tindakan Bella, saya pun malaslah nak tanya lebih-lebih. Bagus jugalah Bella letak botol air dia tu dekat luar. Sebab saya pun takut juga. Kot-kot benda Allah tu mengikut disebabkan botol air dia tu. Dan sepanjang malam tu saya tak dapat tidur sebab saya terdengar bunyi lagu music box tu terpasang. Dan saya tak pastilah sama ada Bella turut sama mendengar bunyi tu ataupun tidak. Yang pastinya esok tu saya dan Bella demam panas. Selepas ni lantaklah botol air kesayangan ke apa-apa hal terdesak macam mana sekalipun, saya memang dah tak akan keluar waktu malam. Banyak kes pelajar histeria dengar cerita. Bangunan F ni dibina setelah pihak universiti menebang pokok besar yang tertanam sudah lama dekat situ. Dan sekian kisah yang pertama ni. Dan ini adalah kisah tentang music box yang pertama. Semoga anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan ni. Sebab KSM ada satu lagi kisah, tapi kisah yang kedua ni panjang. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua ni, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sharekan story masa join camping pengakap tahun 1997 dan masa tu dah jahanam. Tapi kejadian ni masih still fresh dalam otak saya. Kalau nak diikutkan masa hari tu, ayah memang tak nak langsung bagi saya join perkemahan tu. Tapi pujuk punya pujuk, siap bawa member lagi datang rumah pujuk ayah ni. Last ayah saya pun okey. Dia pun tewas di tangan anak perempuan dia lah. Dengan pujukan anak perempuan lah. Macam tu lah biasalah ayah. Memang kalah sikit dengan benda-benda macam ni. So, dengan gembiranya lah saya pun pergi pack semua keperluan yang saya perlukan. Sebelum pergi, ayah dengan mak ni dah pesan, jaga mulut, jaga tingkah laku, jangan buat naya kat kawan-kawan dan sebagainya. Kalau nak dilistkan, memang panjang lah pesanan dia orang dua tu. Walaupun tempat yang saya nak pergi ni sekolah saya, camping dekat padang bola je pun. Dan perjalanan daripada rumah ke sekolah ni 15 minit je kalau jalan kaki. Kalau naik basikal pula dalam 10 minit. Itu pun kalau tak ada anjing yang tunggu tepi jalan. Kalau ada anjing, mungkinlah 5 minit sebab kena kejar kan, lagi laju dia pergi tu. Dan ayah dengan mak saya nak hantar sebenarnya, tapi saya tak bagi. Sebab plan memang nak naik basikal je dengan kawan-kawan waktu tu. Sampai dekat sekolah, memang banyak gila ahli-ahli pengangkap yang join. Bergabung dengan sekolah menengah sekali. Nak dijadikan cerita, after dah masuk, daftarkan diri apa semua dan dah pun dibahagi kemah. Saya dengan kawan-kawan yang lain ni, kawan saya tu, seorang nama Rose, seorang nama Nat, seorang nama Ellie pergilah cari pot yang terbaik. Dan dalam fikiran masing-masing dah pasang niat dah nak pacak kemah dekat bawah pokok besar yang redup tu. Memang rezeki kami lah waktu tu dapat juga pacak kemah dekat kawasan tu. Ada jugalah budak-budak lain termasuk senior sekolah-sekolah daripada sekolah menengah tu dah siap pacak kemah dah waktu ni. Dan ada seorang akak ni, dia datang kat kami kan, tiba-tiba je datang ke kemah kami dan bisik pada kami, hati-hati tau korang. Dan saya pun tanyalah kat akak tu, apa sebab pula kak hati-hati? Tapi akak tu picit pipi saya, dia macam cubit pipi saya dan belah macam tu je. Dan jam pun dah masuk pukul 6 petang. So kami cepat-cepatlah pacak kemah, siap-siap apa semua sebab nak mandi dan nak get ready pergi ke surau sekolah. Yalah, waktu tu dah nak dekat maghrib kan. So kami pun solat maghrib bersama-sama, beramai-ramai dalam surau waktu tu. Setelah selesai solat maghrib, isyak dan ceramah apa semua, Cikgu Azmi pun buat pengumuman, minta semua pelajar siapkan diri dalam 20 minit. Maksudnya cepat-cepatlah, dia bagi masa 20 minit je. Dan berkumpul semula dekat lobi sekolah. Malam tu dalam pukul 9 malam lah lebih kurang. Kami semua pelajar dah siap dah berkumpul dah dan saling berkenalan. Yalah, petang tadi tak sempat kan sampai
sampai je semua sibuk dengan urusan masing-masing waktu tu. Mana nak sempat shake hand ke, nak berkenalan bagai apa semua. So, program malam tu bermula daripada sesi pengenalan guru-guru yang diberi amanah untuk menjaga kami sepanjang program perkemahan ni berlangsung. Dan sedikit tentatif program untuk rujukan kami sepanjang program camping tu nanti. Masa semua pelajar tengah berseronok-seronok berlagu ni kan, entah kenapalah si Ros ni tiba-tiba je peluk lengan saya dan tunjuk dekat atas atap. Dan saya pun pandanglah juga, kot-kot ada burung ke kucing tersesat ke atas atap ke. Masa ni bila saya pandang je, memang dah meremang bulu tongkok. Bila tengok ada benda tu, serius memang cakap saya nampak dia tengah statik je dekat atas atap. Nak cakap berdiri pun tak, meniarap pun tidak. Mungkin macam berjangkung lah agaknya dekat atas tu. Dan saya bila dah terpandang tu, terus terdiam saya. Saya pun pergilah cuit kawan kat sebelah, si Roni pula ada cuit Amin. Dan cuit punya cuit, satu barisan tu sedar benda tu. Apa lagi, gelabahlah kami. Yang barisan berhadapan dengan kami belum sedar lagi tahu waktu ni. Sebab masing-masing ni masih seronok dengan lagu-lagu pengakap. Sambil bertepuk-tepuk tangan bagaikan. Tiba-tiba adalah seorang cikgu ni perasan. Sebab tengok kami saling berpeluk-peluk lengan dan berhimpit-himpit sambil tengok dekat atas atap sekolah tu. Dan waktu ni kan saya rasa macam respect gila lah dengan cikgu-cikgu ni. Diorang cool je. Walaupun diorang sebenarnya pun takut macam kami juga. Dan cikgu ni pergi duduk dengan kami. Kalau tak silap saya, ada dalam 7 orang jugalah cikgu masa tu yang duduk di antara murid-murid yang dah start nak menangis dah waktu tu. Lepas tu saya nampak benda ni pergi terbang ke arah atap bertentangan pula. So, benda tu dia macam melimpas tau dekat ruangan lobi tu. Dan murid-murid berdepan dengan kami pula nampak. Benda ni duk perhati budak-budak ni tau daripada atas bumbung tu. Disebabkan kami dah takut yang amat sangat waktu tu. Tiba-tiba, si Ros ni boleh pula pergi jerit. Weh, korang hantu, lari! Terbang semangat saya yang duduk betul-betul dekat tepi dia waktu tu. Dek terkejut dengan dia ni yang tiba-tiba menjerit tu. Dan semua pelajar ni larilah lintang bukang. Yang tak tahu menahu pun lari juga. Termasuklah cikgu. Terutamanya cikgu perempuan masa tu. Siap ada yang sampai terjatuh, tersembam. Terus bangun balik dan melarikan diri. Dan masing-masing waktu ni nak selamatkan diri lah. Masuk ke dalam kemah dan zip kemah. Punyalah tergetar-getar saya masa ni. Memang dalam kepala ni nak balik rumah. So nak call mak ayah, nak minta ambil sekarang juga kalau boleh. Menyesal pula tak dengar cakap ayah siang tadi. Memang menangislah saya dalam kemah waktu tu. Yelah, degil sangat kan. Sendiri yang minta, sendiri yang takut. Cikgu masing-masing pergi cek budak-budak kat dalam kemah. Nasib baiklah malam tu tak ada budak yang kena histeria. Cuma budak-budak ketakutan dan menangis je banyak. Yelah, budak mana yang tak takut kan dengan perkataan hantu macam tu. Dan tertengok benda putih melompat-lompat daripada satu bumbung ke bumbung yang lain. Jam 2 pagi. Saya nampak cikgu-cikgu termasuk ustaz dan ustazah buat spot check daripada kemah ke kemah. Just nak pastikan yang kami semua okey. Kemudian selesai buat spot check, diorang pun duduk ramai-ramai dalam bulatan sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran. Tujuan adalah untuk buat perlindungan peserta-peserta kemah lah waktu tu. Ada jugalah senior-senior kami yang join diorang baca sekali. Lepas daripada tu, dah tak ada gangguan sampai ke pagi. Keesokan hari, ada mak ayah yang datang ke sekolah sebab nak bawa anak diorang balik rumah. Lebih daripada 10 orang murid jugalah yang balik pada pagi tu. Termasuklah si Ros tu. Kurang asam betul si Ros ni. Dah lah call mak ayah pun tak ajak saya. Sebab saya pun ada pasang niat juga nak balik sebenarnya. Sakit hati pula saya bila terkenang. Tapi disebabkan saya ni nak sangat dapatkan sijil pengakap tu, saya kuatkan hati untuk nak join program ni sampai habis. Dan aktiviti hari tu berjalan dengan lancar je. So budak-budak pun dah lupalah apa yang terjadi. Disebabkan leka dengan aktiviti-aktiviti best yang cikgu anjurkan. Yelah, budak-budak kan senang terpengaruh kata dia. Semua aktiviti selepas tu berjalan dengan lancar sehinggalah masuk hari yang kelima kita orang berkemah. Esoknya hari masing-masing dah nak balik. Pada malamnya, cikgu buat program barbecue dekat kemah masing-masing. So saya dengan kawan-kawan waktu ni tak tahu nak buat apa sebenarnya. Yang kami ada waktu tu yang tinggal pada kami cuma ada hot dog dengan Maggi je. Bolehlah dikategorikan sebagai makanan barbecue kan. So masa saya tengah jerang air nak masak Maggi, seriously, saya memang tak sedar pun yang Nat dengan Nelly waktu tu pergi minta sedekah kat kemah-kemah senior.
So saya seorang je lah waktu tu dekat kemah. Yang buat saya seram bila teringat balik masa tengah masak Maggi tu, saya ingatkan Sinat yang berdiri dekat sebelah kemah. Memang serius. Rupa memang betul-betul sebiji macam muka Nat tu. So saya pun ajaklah Nat tu berborak-borak, bersembang. Tiba-tiba saya rasa pula macam nak terkencing. So saya ajaklah Nat ni untuk temankan saya. Dan Sinat tu angguk je. Masa nak pergi tu terserempak dengan Roni dengan Amin. Diorang tanya nak pergi mana. So saya pun buat isyarat lah. Muncung, tunjuk ke toilet macam tu. Yang peliknya waktu ni, diorang cakap apa tau? Berani kau pergi seorang-seorang. Dan saya waktu ni macam kerutkan dahi je lah. Dan saya pun teruskan perjalanan dengan si Nat tu. Sepanjang jalan tu, si Nat ni diam je, tak banyak langsung bercakap. Dan pada sangkaan saya pada masa tu, mungkin Nat ni letih sebab program hari ni banyak dan lasak. Mana taknya semua program dia join tau. Cuma yang saya pelik dia, si Nat ni di jalan tu asyik tunduk je ke bawah. Risaulah juga saya. Kot-kot karang kalau jalan pandang ke bawah tak pandang ke depan, tersandung batu ke, terjatuh ke, tak pasal-pasal pula luka kat kepala kan. Jadi sampai dekat toilet, bukan setakat nak terkencing je saya ni. Siap dalam package sekali. Nak buang air besar pula dah. Dah satu hal pula si Nat ni. Nak kena tunggu kat situ lama-lama. Dan saya pun cakap lah dekat Nat. Nat, tunggu jap Urut aku ni buat hal lah. Nat, kau ada kat luar tak? Tapi waktu ni si Nat tu tak respon. Langsung tak kata apa pun. Cuma terdengar bunyi air sinki tu dibuka. Dalam hati saya, lega lah kan. Mungkin Nat lah tu. So saya pun teruskan hajat saya. Settle apa semua kan. Lepas saya dah settle hajat saya semua, saya pun keluar. Tapi saya keluar, tengok Nat tak ada kat luar. Nat. Oh Nat. Mana pula si Nat ni? Sampai hati lah kau ni tinggalkan aku seorang-seorang. Dan saya waktu ni dah terjerit-jerit tau nama si Nat. Tapi tak ada juga budak Nat tu muncul. Dan masa ni saya belum seriau lagi tau. Sebab masih tak tahu. Tiba-tiba adalah masuk 2 orang kakak senior. Seorang kakak tu Amoy dan seorang lagi kakak pakai tudung ditup. Kebetulan kemah kakak ni tak jauh daripada kemah kami. Dan akak tu tanya, seorang je ke? Beraninya kau dik? Dan saya pun cakap lah kat dia orang. Yang tadi saya berdua dengan si Nat. Tapi dah kena tinggal. Nat tu tinggalkan saya. Tapi kakak-kakak sini ni dah macam bela-bela. Macam terpinga-pinga macam tu. Sebabnya diorang kata diorang baru je lepak dengan si Nat dengan si Nelly tu. Ni sekarang ni diorang maksudnya si Nat dengan si Nelly tu tengah syok-syok makan nugget dekat kemah kakak-kakak sini tu. Tiba-tiba saya rasa lutut saya terus lemah. Macam nak tertanggal rasa dia. Dan rasa macam nak terpitam dah kat dalam toilet tu. So kakak-kakak yang 2 orang ni pun papahlah saya sampai ke kemah. Dan masa tu kawasan tapak kemah tu sunyi sepi tau. Sebab budak-budak ni pergi menjamu selera dekat depan. Sebab ada cikgu-cikgu yang baik hati bawa makanan daripada rumah. Yelah rezeki lah katakan So kakak-kakak 2 orang ni pun macam berbelah bagi jugalah. Sama ada nak hantar pergi ke kemah ke, nak hantar pergi ke lobi ke. Yelah kalau hantar kat lobi, huru-hara pula nanti budak-budak kat situ. Yelah dengar macam kena sampuk ke apa kan. Saya dah terlemah macam tu kan. So end upnya terpaksalah rela hati hantarkan saya ni pergi ke kemah. Sementara kakak seorang lagi pergi panggil ustaz. Dan yang seorang lagi jaga saya. Kakak sini yang Amoy tu yang jaga saya. Dan badan saya waktu ni dah menggigil teruk dah masa tu. Masa terpandang dekat luar kemah waktu tu. Kita orang dah masuk dalam kemah lah. Saya boleh terpandang dekat luar kemah masa tu. Nampak ada kelibat yang lalu lalang dekat luar kemah saya. Akak sini tu pun dah gelabah. Sebab dia pun nampak juga. Aduh, sudah kan. So, akak yang jaga saya ni pun dia pun macam lemah semangat juga ke apa kan. Jahanam kalau dua-dua lemah semangat. Mau dua-dua ni pengsan dekat dalam kemah ni sekarang. So, saya dengan kakak sini tu waktu ni dah saling berpeluk-pelukan dah. Dan dia pun dah start menggigil sebab takut. Dan benda tu kacau saya dengan kakak sini tu. Dia goncangkan kemah kami. Dan jantung saya waktu ni kalau ada kaki dah memang lama dah. Dia larikan diri tinggalkan saya. Dah kenapalah hati saya waktu ni lah. Kenapalah kakak seorang ni lama sangat panggil ustaz tu. 10 minit tu saya rasa macam 10 minit yang paling lama dalam hidup saya. Dan waktu tu saya cuma mampu baca 3 kul je. Dan masa ni tak handal lagi lah bab-bab hafazan surah ni. Dan akak yang dengan saya tu pula, yelah dia non-Muslim kan Amoy tadi. Yang kakak sini dengan saya tu siap baca apa entah. Dan duduk dekat sebelah saya. Dia kejap dia baca.
Tulis saja. Kan? Dah lain macam. Dia pula jadi top omoh kat situ. Makin galak pula. Benda tu kacau kita orang tahu. Selang beberapa minit macam tu, barulah terdengar derap kaki kakak senior dan ustaz berlari ke arah kemah kami. Dan ustaz dan dua lagi cikgu perempuan datanglah menyelamatkan keadaan waktu tu. Dan ustaz tu pun bagilah saya dengan kakak tu minum air yang dah ustaz tu pun bacakan. Ustaz tu cakap, malam tu tidur dekat kemah depan. Dia pesan, jangan sebarkan kejadian ni dengan budak-budak lain. Cukup hanya kami je yang tahu. Sebab nak elakkan suasana jadi riuh nanti. Bila badan saya dah rasa macam okey sikit lah waktu tu dan dah rasa bermaya nak angkat diri sendiri, saya pun keluarlah daripada kemah tu, tanyalah pada ustaz yang still ada duduk dekat luar kemah pasal benda tadi. Kenapa benda tu kacau? Dan ustaz tu cakap, sebab kami dah robohkan kawasan anak-anak dia bermain. Meremang pula saya masa tu. Rasa bersalah pun ada. Yelah, kita bukan nampak pun diorang ni kan. Yang saya tahu, pokok besar tu memang pot yang paling sesuai nak pacak kemah. Memang tenang je tempat dia. Keesokan hari tu, majlis penyampaian sijil untuk murid-murid yang berjaya join program perkemahan pengakap tu. Selesai majlis, macam biasalah, kami kemas segala barang-barang yang kami bawa, apa semua yang kami gunakan kat situ dan bersihkan kawasan padang bola. Dan program selesai jam 4.30 petang. Satu persatu pun student dah balik, mak ayah diorang pun datang jemput. Dan saya pula waktu ni terpaksa tunggu sebab hujan lebat. Yelah kan hari tu ayah saya kata nak hantar, tapi saya tak nak. Dan saya sibuk nak naik basikal dengan kawan-kawan kan. Dalam fikiran saya waktu tu, alangkah bestnya lah kalau mak ayah saya datang ambil saya. Tak payahlah saya duduk tercongok tunggu kat sini. Kiranya masa ni hanya tinggal ada lebih kurang dalam 2-3 orang je murid yang ada duduk dekat lobi tu. Nat dengan Ellie, mak ayah diorang dah bawa balik guna kereta. Basikal diorang tu bawa masuk dalam bonet kereta je. Untunglah korang berdua ni kan. Yang saya pula memang kena mengayuh jugalah jawabnya. Bila cuaca dah pun okey sikit, saya pun apa lagi kan, salam-salam cikgu yang ada dekat situ, ucap terima kasih, say goodbye apa semua. Dan saya pun baliklah guna jalan shortcut yang selalu saya guna. Dekat satu simpang tu, saya nampak ada seorang budak lelaki. Umur dia dalam 4-5 tahun lah, tengah main pasir sorang-sorang. Dan yang paling tak bestnya, dia nyanyi lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3. Suara dia kan macam sayup-sayup je saya dengar. Dan kawasan yang dia main ni pula dekat depan rumah besar yang kosong, tak ada penghuni tau. Memang kalau lalu depan rumah tu memang rasa aura dia memang creepy lah, meremang lah kalau lalu kat situ. Ini pula nampak ada budak datang daripada mana tak boleh ada kat situ kan. So dalam masa yang sama, otak saya ni ligat berfikir. Sebab yang tadi dekat hujung lobi ada nampak budak ni juga. Dan masa ni saya memang dah tak sedap hati dah. Sebab masih terkesan dengan kejadian malam tadi. Sekuat hati kayu basikal ni dan pecut nak balik ke rumah. Masa nak keluar ke simpang jalan besar tu, saya nampak lagi. Tapi kali ni budak tu main kat bawah pokok pula. So waktu ni saya pun bantai zikir je sepanjang perjalanan nak balik tu. Sampai je kat rumah memang tak dandan dah. Saya nak letak basikal elok-elok, saya main campak je. Beg, kasut, semua saya main campak je. Dan mak saya pun pelik. Tapi saya tak cerita pun dengan siapa-siapa. Saya pendam je. Sampaikanlah saya masuk ke sekolah menengah. Still lagi saya kena kacau dengan budak ni tau. Dan kali ni saya nampak dia dengan mak dia pula. Wallahualam. Okey, kita sambung pada part yang kedua. Semoga anda masih lagi stay tune dengan KSM. Sebab KSM ada lagi satu kisah. Sambungan untuk kisah ni. So korang stay tune Okey, baiklah. Kita sambung dengan kisah yang ketiga dan terakhir. Ni sambungan untuk kisah yang nombor 2 tadi. Masuk tingkatan 1, saya kena masuk ataupun saya kena campak masuk asrama. Ayah saya ni kan, semua anak-anak dia wajib masuk asrama. Wajib tau. Kena faham tu Bapak saya memang dia punya style memang macam tu. Nasib baiklah waktu ni saya sebilik dengan Ros. Gembira tu hanya saya je lah yang tahu. So tak adalah sedih-sedih sangat. Sebab ada kawan sebilik. Kawan baik pula tu. So dalam bilik tu boleh duduk 12 orang.
Katil double decker lah. Macam biasa, saya cop katil bawah. Dan Rose pula katil sebelah saya. Dia pun bawah juga. Dan bilik kami ni agak jauh daripada bilik lain. Dan view meja study pula hutan. Memang taklah saya nak study menghadap hutan tu. Kan ada pula benda lain gak yang nak menumpang belajar. Dan bilik sebelah pula tempat simpanan barang-barang rosak. Macam katil rosak, kursi rosak, meja rosak. Dan kalau kau pun rosak, kau pun boleh duduk sekali kat dalam tu, kata dia. Nak dijadikan cerita, gangguan pertama terjadi pada hari pertama lagi saya masuk ke asrama. Mana budak-budak asrama memang tahulah suasana asrama ni bila waktu malam macam mana. Masa tu budak-budak dalam bilik saya tak banyak lagi yang masuk. Kiranya saya ni intake pertama yang masuk. Intake kedua dan intake yang ketiga belum masuk lagi. So malam tu cuma ada 4 orang je. Dalam bilik saya pula tak ada kakak senior, okey? Kami tak campur bilik. Dan jam masa tu baru pukul 9 malam. Baru je habis makan malam dekat kantin tu. So balik macam biasa je lah. Tak ada apa-apa pun yang pelik. Masuk dalam bilik apa semua macam biasa. Yang tak biasanya masuk jamban je. Perut saya ni memulas-mulas sangat tau malam tu. 2-3 kali jugalah saya pujuk perut saya sendiri untuk buang esok je lah. Janganlah macam ni malam ni kan. Kita tak biasa tempat baru kan. Tapi dia tak nak juga. Nak malam tu juga. Waktu dah jam pukul 11 malam ke atas pula tu. Dan kebanyakan budak-budak pun dah tidur sebenarnya waktu ni. Zaman saya sekolah dulu mana ada budak-budak ada WhatsApp, WeChat, Twitter dan IG bagai. Handphone guna pun zaman tu 3310. Nokia 3310. Nak lagi mahal Nokia Butterfly kata dia. Tapi saya mana ada handphone masa tu. Ayah tak bagi. Berbalik pada cerita saya sakit perut tadi saya gagahkan juga tau pergi gerak kawan baik saya si Rose tu sebab nak minta dia temankan saya. Nasib baik Rose nak temankan saya. So masa on the way ke toilet ni macam-macam gak lah benda yang bermain-main dalam fikiran saya. Benda terbang lah, makcik berlompat lah. Oi, memang meremang lah saya waktu tu. Memang tak suka sangat perasaan macam tu. Tapi Rose ni waktu tu saya nampak dia macam tenang, relax je kan. Yelah, waktu tu dia pun tak tahu lagi apa yang saya dah lalui masa camping tahun lepas. Sebab dia dah belah awal daripada sekolah tu. Malas jugalah nak open topik benda-benda lama ni. Dalam berjalan, masing-masing tengah feeling masing-masing waktu tu. Sampai je dekat toilet tu, saya pun pilih toilet yang paling hujung sekali. Dalam toilet tu ada 4 bilik tau. Masa nak masuk tu, sempat lagi saya warning kat Rose ni, jangan pergi mana-mana tau. Stay je. So saya pun teruslah jalan masuk dalam toilet ni dan meneruskan hajat saya. Selepas 2-3 minit macam tu, saya dengar toilet sebelah ni macam bunyi flush. Saya tanya, "Hey Rose, kau ke tu?" Tapi saya dengar bunyi orang berdehem je tau. Mula waktu tu saya sangka baik lah. Ayalah, mungkin Rose lah tu. Tapi entah kenapa pula, on the spot, bulu-bulu tengkuk ni semua meremang-remang. Tangan saya terus meremang. Alamak, ini petanda tak baik kan? Tiba-tiba elok je perut saya ni dah tak meranggam. Cepat-cepatlah saya mensucikan diri apa semua. Lama lagi saya dalam ni, mau gila saya melayan perasaan ni agaknya. Bila saya keluar, Rose dah tak ada kat luar tu. Dan perasaan saya waktu tu bercampur aduk. Marah ada, takut ada, seram ada, lapar pun ada. Yelah kan baru lepas membuang tadi kan. Mencicit jugalah saya berlari balik ke bilik asrama waktu tu. Sampai-sampai je, saya nampak dengan 2 biji mata saya, si Rose ni tengah tidur dekat atas katil dia. Dengan perasaan yang marah, saya pun gerakkan Rose ni. Dengan agak kasar juga saya jerit tau. "Oi, bangunlah, bangunlah." Lepas tu kan, si Rose ni celikkan mata dengan muka berkerut 1000 tau. Saya terus sound Rose. Yelah sebab dia tinggalkan saya seorang-seorang dalam toilet tu. Janji nak tunggu. Tapi Rose jawab, kau ni bila masa pula kau ajak aku pergi toilet? Aku ni baru je balik bilik ni. Aku tadi lepak kat bilik sini. Ini pun baru nak terlelap ni. Datang-datang je kau kacau aku nak tidur pula. Kenapa kau ni? Dan bila saya dengar Rose cakap macam tu, terus terduduk saya kat situ. Terkebil-kebil biji mata saya. Tergaru-garu kepala yang tak gatal waktu tu. Rose terus sambung tidur. Dan saya balik ke katil saya. Otak ni ligat berfikir, siapa yang tadi aku nampak agaknya? Siapa tadi yang saya kejutkan? Siapa yang temankan saya sepanjang jalan ke toilet tadi? Siap boleh main flash-flash pula dekat toilet sebelah tu kan? Dan saya pun baring, tarik selimut sampai ke kepala, cuba pujuk diri nak tidur lah. Dan saya tak tahulah masanya saya terlelap sendiri bila. Dengan air mata yang kering sendiri. Keesokan harinya, saya bangun agak lewat lah. Subuh pun saya terlepas. Dan saya jenguk kepala keluar daripada selimut. Saya nampak Rose tengah borak-borak dengan Ana dan Deb. Diorang ketawa-ketawa waktu tu. Tiba-tiba Rose pandang saya. "Hai, baru bangun ke?"
Dan saya pun senyum je lah. Macam tak ada apa-apa pula yang jadi kan. Yelah, mungkin saya bermimpi je lah malam tadi kan. Mungkinlah saya mimpi lah agaknya. So, saya pun bangun, kemas katil dan pergi mandi. Saya pun lupakanlah kejadian malam tadi. Selepas 7 ke 8 bulan macam tu, kejadian tu berlaku kat saya. Kali ni, giliran si Rose pula. Masa malam kejadian tu, budak-budak banyak yang balik ke rumah. Sebab hari Jumaat kan public holiday. So, budak-budak asrama ni balik secara berjemaah. Saya seorang je yang tak balik. Sebab malas nak packing lah bagai kan. Sebab nanti kan Isnin nanti nak kena balik sini balik. Baik tak payah balik. Sekejap sangat cutinya. So macam biasalah. Budak-budak asrama ada aktiviti masing-masing. Dan suasana malam tu aman. Damai je. Malam tu kami sebilik yang tinggal 5 orang ni dengan 3 orang kakak sini main kad Uno. Main punya main. Mata saya pun dah start mengantuk. Jam pun dah pukul 12.30 malam. Tak tahulah pukul berapa entah akak sini tu balik bilik diorang. Tapi yang pasti malam tu malam yang paling panjang bagi saya. Jam pukul 2.45 pagi. Saya terbangun daripada tidur. Masa tu rasa macam panas, bahang sangat tau. Budak-budak lain pun sama. Diorang pun terbangun juga. Dan Rose ni pula, saya tengok dia, tidur matilah agaknya kan. Saya pun malas lah nak gerakkan dia, saya biarkan je. Saya pun capai torchlight saya yang ada dekat tepi meja katil tu. Dan torchlight saya pula masa tu tak nak on. Saya ketuk, baru je on kan. Masa torchlight saya on ni, tanpa sengaja, saya boleh tersuluh dekat salah satu sudut almari. Saya terpaku, terkejut, macam tak percaya. Benda yang saya nampak, budak tengah duduk menghadap almari tu. Dan memang masa tu saya cuak. Budak mana pula ni main dalam bilik kita orang ni kan? Yelah, time-time tengah black out macam ni. So saya pun panggil Ana sebab nak confirmkan apa yang saya nampak ni. So Ana pun datang and suluh dekat tempat tu. Tapi bila dia suluh, tak ada apa-apa pula. Okey, ni memang dah problem kan. Dan saya pun dah seram tahu waktu ni. Saya pendam je dalam hati. Tapi saya tak cakap dengan sesiapa lah. Ana siap cakap yang saya mengigau lagi waktu ni. Warden yang tinggal area-area dekat asrama kami mana ada anak kecil. Kalau ada pun takkanlah mak ayah diorang nak benarkan anak-anak diorang ni keluar main pukul 2-3 pagi macam ni. Fikir-fikir betul juga cakap si Ana ni kan. Saya pun acah-acah lah ketawa besar waktu tu. Tapi dalam hati ni memang dah rasa tak sedap sangat. Sebab budak yang saya nampak tadi tu nampak macam familiar sangat-sangat. Tengah duduk berkumpul and borak-borak dekat katil saya ni, tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi announcement daripada bilik warden. Warden kata suruh stay dalam bilik je. Jangan merayau-rayau dan jangan bakar lilin. Nanti asrama terbakar kata dia. Gunakan torchlight je. After announcement tu, kami sambung borak balik semula. Borak. Tiba-tiba Alice ni terdiam. So kita orang ni pun automatik lah terus semua diam. Dan bila dah semua diam, kita orang pun dengar bunyi almari kena baling berulang-ulang kali dengan sesuatu benda. Mungkin macam kena baling dengan batu lah macam tu. Bila dengar macam tu, meremang lah masing-masing ni kan. Ana antara yang berani ni, dia pun pergi dekat situ, dia suluh. Tapi dia punya berani tu takat berdiri dekat hujung katil saya je lah. Tapi bunyi tu tiba-tiba hilang. Macam tu je. Apa lagi yang lain dah siap-siap dah tarik-tarik selimut. Dan tuan punya selimut pula yang kena survive, tak ada tempat nak sembunyi. Sakit hati pula saya waktu tu kan. Tengah protes nak marah ni kan, saya terhidur something yang busuk. Dan saya suluh muka Ana, Deb dan Alice satu persatu. Masing-masing buat muka macam tengah menghidu. Bau dia memang hebat sangat. Memang kuat sangat bau busuk tu. Dalam panik-panik ni, tiba-tiba teringatkan si Rose tu. Saya suruh katil Rose, tapi Rose tak ada. Saya suluh balik dekat katil saya. Sebab nak double check lah. Kod-kod Rose ada duduk dengan kita orang sekali kan. Dan giliran Ana pula suluh. Bila dia dapat tahu yang Rose dah tak ada dekat katil, Alice dan Deb waktu ni dah bereput dah dalam selimut sebab takut kan. Suluh. Ana nampak Rose tengah duduk mencangkung bawah meja study. Dia macam ketakutan, macam menggigil-gigil dekat bawah meja study tu kan. So Ana pun berlarilah mendapatkan Rose ni. Tapi berhenti dekat sekerat jalan je. Tiba-tiba Ana patah balik sambil jerit. Itu bukan Rose weh. Itu bukan Rose. Itu hantu. Dengar je Ana sebut perkataan hantu, suasana dalam bilik masa tu memang tak tentu arah jadinya. Semua terjerit-jerit. Dan Alice yang tadinya asyik bersembunyi dalam selimut ni berjaya lulus keluar daripada selimut dan berlari tak cukup tanah ke arah pintu bilik. Dan Ana pula sebab dia lah peserta pertama keluar daripada bilik tu, sejurus ternampak benda tu. So waktu ni dalam bilik ni cuma tinggal saya dengan Deb je. So saya dalam dilema waktu ni. Antara nak keluar daripada pintu bilik ni yang tinggal beberapa langkah je lagi
ataupun nak selamatkan si Deb ni yang tengah bertarung nak keluar daripada selimut tu. Tanpa fikir panjang, saya pun terus tarik selimut ni dengan si Deb ni sekali. Saya heret Deb ni pergi ke pintu utama yang tinggal beberapa jarak je lagi. Tapi sekali lagi langkah saya terhenti sebab saya nampak dengan 2 biji mata saya ni pintu tu ditutup oleh budak kecil yang saya nampak tadi tu. And this is the same kid yang saya nampak masa saya balik daripada camping tahun lepas tu. Dan masa ni saya terus jatuh ke belakang sebab salah step waktu ni tau. Nasib baiklah saya tak jatuh and hempak badan Deb waktu tu. Kalau tak naya je anak orang ni kan. Dan Deb waktu tu tercungap-cungap keluar daripada selimut. Terus peluk saya sebab selamatkan dia. Dalam waktu yang sama, saya harap sangat telepati saya ni sampai pada Alice dan Anna, pada diorang yang kat luar tu, untuk dapatkan bantuan. Dan jam dekat tangan Deb waktu tu dah pukul 3 pagi. Dahi saya pun dah start bengkak dah sebab terlanggar-langgar katil ni masa nak selamatkan diri tadi. Torchlight saya pun waktu ni dah tak tahu dah tercampak ke mana. Cuma mengharapkan lampu kecil daripada jam tangan si Deb tengah nak menenangkan diri. Tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi humming. Lepas tu bunyi gelak kecil yang mendayu-dayu sangat bunyi dia. Dan suara budak kecil tengah ketawa. Oh, memang serau lah waktu ni. Saya terus cuit Deb supaya gerak dan nyuruk bawah katil yang berdekatan. Saya dengan Deb pun gerak slow-slow tanpa buat bunyi. Nak dijadikan cerita, si Deb ni time ni boleh pula terbesin. Tak ingat dunia, kuat pula tu. Sudah. Dua-dua waktu ni terus lari masuk bawah katil. Dan masa tu memang nak gelak jugalah sebab dua-dua terlanggar tiang katil. Tapi keadaan masa tu tak mengizinkan saya dengan Deb ni gelak sakanlah. Gelak ketawa kita orang berdua ni terus berhenti bila dikejutkan dengan bunyi almari kena baling lagi. Tapi kali ni bunyi tu memang kuat. Tiba-tiba pula saya rasa macam marah tau. Rasa macam nak mengamuk je. Sebab dah tak tahan kot. Sebab dari tadi asyik menyorok je. Saya keluar daripada bawah katil ni dengan lagak macam berani lah. Sambil saya jerit apa tau. Diamlah! Deb pula stay je bawah katil. Tengok saya tiba keluar daripada tempat sembunyi. Masa tu memang ingat Deb follow saya keluar daripada bawah katil untuk backup saya ke apa kan. Boleh pula dia masuk balik semula kat bawah katil tu. Hilang semangat saya kejap. Dalam sama-sama gelap yang cuma diterangi cahaya bulan terang malam tu, saya try nak usah muka si Ros yang membuatkan Anna waktu tu mencicit lari kan. Saya nak try usah muka Ros yang buatkan Anna mencicit lari. Tinggalkan saya dengan Deb tanpa toleh ke belakang lagi. Tapi saya tak boleh nampak muka dia sebab ditutupi rambut. Dan dia asyik pandang ke bawah je. Elok jugalah biar dia pandang bawah je daripada dia pandang saya sekarang. Saya pula yang tak lalu nanti kan. Alang-alang benda tu dah ada dekat depan mata, saya pun sound je lah benda tu. Jangan main-main, jangan kacau kawan aku. Dan boleh pula benda tu respon. Dia ketawakan saya je. Dan saya pun bacalah ayat 3 kul dan ayat kursi dalam hati. Tapi tak tahulah, asyik-asyik salah baca, asyik-asyik salah baca. Asyik stop dan lupa. Tengah fokus nak betulkan bacaan ayat ni, tiba-tiba saya dengar satu suara panggil nama saya. Ashu. Dan waktu ni terhenti bacaan saya. Dan saya boleh rasa jantung saya dah macam nak terberhenti dah. Dan sekali lagi nama saya diseru. Ashu. Dan yang pasti itu bukan suara Deb, tapi suara Ros. Dan suara kali ni sedikit keras, macam marah pun ada. Peluh menitik daripada dahi, macam kena siram pula dah. Baju pun dah lencun basah waktu tu. Situasi masa tu memang menakutkan saya. Sikit lagi nak terkencing dah. Dan ilmu pun tak cukup lagi nak lawan. Setakat nak cover diri sendiri tu bolehlah lepas. Lama jugalah saya berdiri kaku je kat situ. Memang dah rasa macam nak rebah dah. Sebab kepala saya ni dah rasa pening-pening. Mata pun dah berpindah-pindah dah waktu tu. Dan saya terduduk. Ros ada beberapa jarak je daripada saya. Entah bila Ros ni dah dekat dengan saya dan saya tak boleh nak dengar dia cakap apa. Entah carut ke apa benda ke, saya tak pastilah. Bila saya dengar bunyi pintu bilik saya ni ditendang, saya terus tak sedarkan diri, terus terjatuh macam tu, pitam di tempat kejadian. Keesokan hari tu, sedar-sedar saya dah ada dalam bilik senior. Alice dan Deb, Anna pun ada sekali kat dalam tu, duduk terpacak dekat tepi katil. Buka-buka je mata dia orang terus jerit, Ashu. Dan masa ni saya tak nampak si Ros. Dan saya tanyalah pada si Anna, mana Ros?
Alkisahnya malam tadi, lepas saya pitam, Ustaz Naim terus tangkap benda tu. Soal punya soal. Benda tu marah sebab Ros ada ambil barang anak dia. Benda tu nak Ros kembalikan kat tempat asal. Sebab itulah benda tu masuk dalam badan si Ros ni. Dan saya pula kena kacau sebab kena tempias. Si Ros ni ada kasih mainan anak dia dekat saya. No wonder lah masa balik daripada camping, asyik nampak je budak tu sebab mainan dia dekat saya. Benda yang Ros bagi dekat saya tu, music box warna hijau. Kecil je tapi memang cantik. And music box tu, saya bawa sekali masa masuk asrama. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba Ros nak balik music box tu. So, saya pun bagi je lah sebab tak nak gaduh-gaduh sebab benda-benda macam tu. And patutlah malam tu, asyik dengar je bunyi almari ni kena baling. Almari yang kena aim tu, almari si Ros. Sebab music box tu ada kat dalam almari dia. Sempat jugalah saya ajak dia orang bertiga ni pergi jenguk bilik. Tapi saya tengok almari elok je. Tak ada kemek. Katil elok je tersusun. Semua elok je dekat tempat asal. Dan Ustaz Naim, warden asrama perempuan dan seorang abang sini temankan Ros letak balik music box tu dekat sekolah lama kami dulu. Petang tu, after dah maghrib, Ustaz Naim pun buat perjumpaan dekat surau sekolah bagi ceramah sikit. Selesai semua aktiviti pada malam tu, Ustaz Naim pun personal lah jumpa saya dengan si Ros. Ana dan beberapa senior pun ada duduk dekat situ nak dengar sekali. Dan dia pesan, next time kalau pergi mana-mana, tempat yang first time pergi, nampak benda yang cantik ke apa, janganlah duk gatal-gatal nak ambil, nak bawa balik. Tak pasal-pasal. Jemput tetamu yang tak diundang. Lagi satu, kalau pergi mana-mana pun, bagi salam. Semua tempat yang kita pergi ada penunggu ataupun penghuni dia. Dan kalau kita hormat dia, dia pun hormat kita juga. Mulut pun kena jaga, kebersihan pun kena jaga. Agak panjang lah nasihat Ustaz Naim pada malam tu. Dan Ros pun minta maaf dekat saya sebab tak pasal-pasal kena tempias gangguan tu. And after kejadian tu, tak adalah perkara pelik-pelik berlaku. Cuma nasihat tu saya simpan sampai sekarang. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur sebab panjangnya kisah dia, minta maaf lah sangat-sangat. InsyaAllah nanti KSM akan buat kisah yang pendek-pendek je lah. Baiklah, disclaimer. Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini, anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.